Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Bagi yang baru datang, jangan lupa like, komen dan subscribe. So, hari ini kita nak bincangkan pasal subjek kimia pula. Kita dah bincangkan subjek sains banyak untuk SPM ni. Tapi tak apa, dalam video lepas ni saya akan buat lagi untuk subjek sains. Tapi untuk video ni adalah untuk subjek kimia. So, kita try dulu set yang pertama, CJ Pelajaran Malaysia 2020. Kita akan try bahagian A dulu, 50 markah, kertas 1. So, kita mulakan kertas 1. Okay, sebelum kita mula, untuk kertas 1 ada 50 soalan. So, korang kena dapat sekurang-kurangnya 40 kalau nak dapat A. Kalau nak lulus, korang kena dapatkan paling kurang 25, separuh daripada dia. So, kita target paling kurang 30 lah. At least kita dapat B. So, tapi tak apa, semua ada peluang untuk dapat A. So, yang pertama, Raja 1 menunjukkan simbol atom bagi unsur P. Antara yang berikut yang manakah benar mengenai susunan elektron? So, pelajar kimia, kita belajar P bahagian bawah ini 14 ini adalah nombor proton. So, kita tahu nombor proton dia 14. So, elektron arrangement ataupun susunan elektron ni adalah 2, 8, 4. So, jawapannya B. So, kalau kita tambah semua ni sama dengan 14. Simple sahaja. Okay, yang kedua, antara persamaan kimia berikut yang manakah diseimbangkan dengan betul? Yang paling betul ialah C. Zinc gabung dengan nitric acid dapat zinc nitrat dapat dengan hidrogen. Yang pertama ni salah. Patutnya lithium tambah oksigen dapat Li2O bukan LiO. Nombor 2 pun salah. Hidrogen tambah dengan N tak boleh. Hidrogen kena tambah dengan nitrogen. Ini adalah proses untuk buat amonia, proses Haber. Dan kita ada magnesium gabung dengan oksigen, dia akan jadi MgO, magnesium oksida, bukan MgO2. So yang paling betul C. Okey, gambar rajah 3 tentang ubatan moden. Yang ditunjukkan ini adalah psikoterapeutik. Kita belajar ada analgesic, ada antibiotik dengan psikoterapeutik. Gambar rajah ni yang ditunjukkan ialah psikoterapeutik. Okey, yang keempat, atom yang manakah boleh membentuk anion? Anion ni ialah yang bercharge negatif. Jadi jawapannya oksigen. Yang lain dia boleh bentuk cation iaitu charge positif. Okey, soalan nombor 5. Dia cakap menunjukkan tumpahan asid di sebuah sekolah. Antara bahan berikut yang manakah boleh meneutralkan asid tersebut? Jadi kita belajar asid tambah dengan alkali akan jadi proses peneutralan. So cari jawapan yang alkali. Yang paling mudah ialah natrium hydroksida, NaOH. Dia adalah alkali. So bila kita tuang, dia akan jadi proses neutral, dapat garam. Okey, soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam, berapakah bilangan mol gas fluorin dalam 4.8 darab 10 kuasa 24 atom fluorin? So, rumus dia ialah bilangan zarah bahagi dengan pemala Avogadro dapatlah nombor mol. Okey, dekat sini kalau nombor mol yang korang dapat ni adalah untuk atom fluorin. Untuk gas fluorin korang kena bahagi 2, dapatlah 4. Okey, nombor 7. Sebatian yang manakah adalah suatu hidrokarbon tak tepu? Maksud tak tepu ni dia masih boleh diturunkan menjadi alkana. So kita tengok yang mana ada ikatan ganda 2 iaitu pentina. Dia ada ikatan ganda 2, dia tidak tepu. Kalau pentana dia dah tepu dah, dia tak ada ikatan ganda 2, dia cuma ada ikatan ganda 1. Pentanol, 2-methyl pentate, 2-methyl pentana, ini semua adalah hidrokarbon tepu. Okay, dan soalan nombor 8. Soalan nombor 8 menunjukkan ulcer gastrik yang berlaku dekat perut kita kerana asid berlebihan di dalam perut. Antara bahan berikut yang manakah boleh digunakan untuk merawat masalah di atas? Tentang gastrik ni, masalah gastrik ni kena ingat, dia adalah boleh dirawat dengan aluminium hidroksida kerana aluminium hidroksida ialah antacid. Dia boleh melawan asid di dalam perut. Kerana sifat aluminium ni dia dalam grup 13 seperti buffer. Dia amphoteric sebenarnya. Dia bolehlah untuk meneutralkan asid, melawat penyakit gastrik. Okey, soalan nombor 9 menunjukkan skru besi yang telah disadur dengan kuprom.
So gambar ni tak nampak sangat dia berwarna-warni. Apakah tujuan penyaduran itu? Supaya dia menjadi lebih menarik. Kalau dekat skru, semua supaya lebih menarik lah. Supaya kalau kita skru dekat dinding tu, tak adalah nampak comot sangat. Dia ada warna-warni. Okey, nombor 10. Raja 6 menunjukkan carta alih bagi proses pembuatan amonia dalam industri. Nama proses dia proses apa? Proses Haber. Kalau kita tengok nitrogen gabung dengan hidrogen dalam kondisi 400 ke 450 darjah Celsius. Pressure, tekanan 200 atm. Dia punya mangkin ferrum, besi. Jadi, berlakunya tindak balas ni akan menghasilkan amonia yang orang buat baja. Pernyataan manakah yang betul? Jadi ferrum ialah mangkin dalam tindak balas ini. Betul. Ferrum yang digunakan ialah sebagai mangkin. B salah sebab mangkin tak berubah. Dia cakap ferrum berubah secara kimia. Tak betul. Mangkin ni dia membantu menurunkan tenaga pengaktifan supaya tindak balas tu boleh berlaku dalam suhu yang rendah, boleh berlaku dalam tekanan yang rendah. Dia tidak berubah sama sekali. C salah kerana kehadiran ferrum dia tidak mengubah hasil tindak balas. Contoh tindak balas amonia cecair yang dihasilkan cuma 1000 tan metrik. Hanya dapat 1000 je walaupun tambah ferrum. Cuma yang berlaku kat sini, proses tu jadi lebih mudah, lagi cepat. Jadi, kuantiti ferrum yang banyak diperlukan salah. Mungkin ni diperlukan hanya sedikit sahaja dalam satu tindak balas. Okey, soalan nombor 11 ditunjukkan tentang keju krim. Bahan manakah yang digunakan untuk memekatkan makanan di atas? Gelatin. Gelatin digunakan untuk memekatkan makanan di atas. Okey, nombor 12. Antara yang berikut, yang manakah bukan unsur peralihan dalam jadual berkala? Unsur peralihan ni yang duduk dekat tengah-tengah tu. Yang bukan ialah plumbum kerana plumbum adalah kumpulan 14. Okey, soalan 13. 6.88 gram oksida M mengandungi 3.2 gram oksigen. Apakah formula amphorit? Okey, ini adalah tingkatan 4. Cara nak kira dia, kalau keluar soalan subjektif atau bahagian kertas 2, selalu markah dia adalah 3. So, cara dia first kali korang kena buat macam ini. Sepatutnya ada satu kolom lagi satu. Tulis unsur. Kita ada M, kita ada O. Okey, sekarang M kita tak tahu berat dia berapa kan. Sekarang dia kata oksida M ni maksudnya MO. M gabung dengan O. Oksida M 6.88. Oksigen dia ada 3.2 gram. So, nak cari M 6.88 tolak 3.2. Dapatlah 3.68. So, bila dah dapat, kita cari nombor mol. Berat bahagi jisim molar, dapatlah nombor mol. Jisim molar untuk M ialah 46, dapat 0.08. Jisim molar untuk oksigen ialah 16, dapat 0.2. Lepas tu kita nak cari limiting dia. So, yang paling kecil siapa? M, 0.08 mol. So, 0.08 bahagi 0.08 sama dengan 1. 0.2 bahagi 0.08 sama dengan 2.5. Sebab dia ada titik perpuluhan, kita kena genapkan dia. So, kena darabkan dengan 2. Bila darab 2 kan sama dengan 5. Sebelah sini pun kena darab 2. 1 darab 2 sama dengan 2. So, formula amphorit dia ialah M2O5. So, kena ingat, tak semestinya darab 2. Kena darab sampai dia dapat nombor bulat. Okey, kalau darab sebelah kiri, sebelah kanan pun kena darab juga. Kena darab dua-dua. So, jawapannya adalah A, M2O5. Soalan nombor 14 menunjukkan radar bagi elektrolisis asid etanoik. Okey, dia tunjuk macam acah-acah untuk elektrolisis supaya mentol ni menyala. Tapi dia cakap, mengapakah mentol tidak menyala? Kalau kita nampak, kalau kita belajar kimia, kalau kita tengok, glacial ethanoic acid ni, dia adalah glacial dalam keadaan molekul. Tak ada ion yang bergerak bebas. Sebab itulah mentol tu tak menyala. Sebab tu dia tanya kenapa? Sebab asid ethanoic glacial hanya terdiri daripada molekul. Okey, dan soalan nombor 15 tentang garam. Garam yang tidak larut. So, kita belajar ada 4 jenis garam. Kita ada garam klorida, garam sulfida, garam nitrit dengan garam karbonat. Untuk garam nitrit, semua larut dalam air. Tak kisahlah apa-apa jenis nitrit. Sebab tu natrium nitrit ni, B ni dia larut. Semua garam nitrit larut dalam air.
Semua garam klorida dan garam sulfida larut dalam air kecuali pasir putih akan banjir hari Khamis. So kena ingat. Semua garam klorida dan sulfat semua larut kecuali plumbum klorida, argentum klorida, merkuri klorida. Kecuali plumbum sulfida, barium sulfida dengan kalsium sulfida. So kat sini yang mana yang kena plumbum 2 klorida, nampak? Dia tidak larut. So cara dia kena hafal. Kena hafal lah. Klorida dengan sulfida. Untuk karbonat nanti saya akan ada soalan tentang karbonat. Ada lagi satu garam namanya karbonat. Garam karbonat dia semua tak larut kecuali neolofa nak kahwin. Kecuali amonium karbonat. Lagi satu neolofa nak kahwin. Ada lagi satu natrium karbonat. Lagi satu kalium kalau tak salah. Kalsium karbonat. Nanti kita ulang balik. So ni untuk klorida dengan sulfida, kena ingat. Pasir putih akan banjir hari Khamis. Okey, soalan nombor 16. Penyataan manakah yang betul tentang fosforus 32? So, ni kalau orang belajar sains pun dah ingat dah ni tentang fosforus ya, tentang baja untuk tengok kadar penyerapan baja dalam tumbuhan. So, jawapan yang betul adalah A, mengesan kadar penyerapan dan metabolisme baja dalam tumbuhan. So, kita pergi kepada soalan nombor 17. Dia tunjuk keadaan ini ialah keadaan tasik pada waktu pagi. Kita tengok keadaan tu berembun, berkabus. So, dia kata antara berikut yang manakah menunjukkan susunan zarah dalam perubahan jirim. Kita belajar jirim ni ada 3 je, pepejal, cecair dengan gas. So, dalam kes ni air jadi gas. So, jawapannya D. Air kan dia jarak sikit. Gas jarak dia lagi jauh. Kena ingat macam itu. Dia punya analogi dia. Cecair kepada gas. Okay, soalan nombor 18 ni famous juga. Raja 10 menunjukkan rod logam S telah dililit dengan kepingan zinc dan direndamkan dalam larutan natrium klorida. Antara yang berikut yang manakah mangkin logam S yang akan meningkatkan kadar kakisan kepingan zinc? Okay, zinc ni dia salut dengan logam S. Dia nak cakap antara logam-logam yang ada dalam siri elektrokimia tu, yang mana satu kalau kita salut, lagi cepat dia karat. Lagi cepat kakisan logam zinc. So, logam zinc kat sini, siapa ingat siri elektrokimia? Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan. Contoh H, nama saya Hafiz, cukup agama. Ataupun kalau nak cantik, mesti ada zat besi supaya paras Hafiz cukup anggun. Kena hafal macam gitu. So, dia punya hipotesis dia, semakin ke bawah siri elektrokimia, semakin lemah logam tu, ataupun semakin tinggi kakisan yang akan berlaku. Sekarang zinc. Zinc kalau sado dengan paling bawah ni, argentum, maka lagi cepatlah dia terhakis. So, jawapannya argentum. Tak bolehlah sado pakai aurum, gold. Sebab gold ni dia, kalau kita belajar masa tingkatan 3 tu, dia tak reaktif. Okay, next. Nombor 19. Raja 11 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan dalam amal. Sekali tengok kita dah tahu dah ni proses nak buat apa ni. Minyak zaitun, natrium hidroksida pekat. Ini adalah proses nak buat sabun. Lepas tu kacau, dapatlah sabun. Jadi proses yang terlibat ialah proses saponifikasi untuk membuat sabun. Okay, kita pergi kepada soalan berikutnya. Okey, soalan nombor 20. Maklumat berikut adalah tentang sifat sebatian ZEX. Dia tak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, tidak boleh mengalirkan elektrik, takat lebur dan takat didih rendah. Hint dia yang paling simple dekat sini ialah tidak larut dalam air. Yang larut dalam air ialah komponen yang ada OH. Tak kisahlah COOH ke OH. So, kita dah cancel yang itu. So, jawapan manakah yang betul? 1 dan 2. Jawapannya A. Kita jawab guna kemahiran yang tinggi, kemahiran berfikir. Kalau dah tahu tak larut dalam air, dia bukan COOH ataupun OH. Kena ingat. Okay, next adalah soalan nombor 21. Antara berikut yang manakah isomer bagi pentana? Maksud isomer ni adalah dia mempunyai formula molekul yang sama, C5H12. Tapi struktur dia berbeza. Macam ni bentuk dia tegak, ni ada cabang. Tu maksud dia struktur dia berbeza. So, awak kena kira yang mana C5H12 sama dengan dia.
So yang sama ialah 3 dengan 4. Kalau 1 dengan 2 ni lain, dia C5H10. Formula molekul dia mesti sama. Struktur ni rupa bentuk tak kisah. Itulah nama dia isomer. Kena ingat. So jawapannya 3 dan 4. Jawapannya D. Soalan nombor 22, Raja 12 menunjukkan dua jenis sebatian dalam kegunaan harian kita. Kita ada garam, kita ada gula. Baru-baru ni ada trending dekat sosial media. Yang bini dia nak tukar bekas garam. Lepas tu dia satukan garam dengan gula. Macam mana nak asingkan? Tu susah sikit lah. Macam mana nak asingkan? Pening kepala kan? So dia cakap pasangan manakah yang betul antara garam dengan gula. Jadi garam ni mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi. Gula mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Okey. So kalau nak asingkan dia mungkin boleh panaskan lah. Tapi secara logiknya susah nak asingkan garam dengan gula kalau dah bercampur. Okay, next 23. Formula berikut yang mana menunjukkan satu sebatian. Kalau nampak ni C double bond OO, dia adalah ester, iaitu gabungan, kita panggil gabungan alkohol dan gabungan asid karboksilik. Jadi nama sebatian ni kita ambil dulu nama sebelah sini, etil. Nampak ni, etil. Lepas tu ambil nama sebelah sini, nama dia propanoat. So jawapannya etil propanoat. Okay, soalan nombor 24. Apakah nombor pengoksidaan sulfur dalam sulfur trioksida, dioksida dan sulfida? Okay, ini senang je. Contoh tengok SO3. Okay, SO3 dalam satu compound ni total charge dia adalah kosong. Sebab itulah kita dah tahu oksigen negatif 2 kan. Dalam ni ada 3 oksigen. Negatif 2 darab 3. S tambah negatif 6 sama dengan kosong. S sama dengan positif 6. Sama juga dengan yang lain-lain. Sebab kita dah tahu dah oksigen negatif 2. Cuma nak cari sulfur tu berapa charge dia. Okay, boleh, kalau keluar soalan boleh tiru cara macam ini. Simple je. Okay, soalan 25 tentang yang kita panggil saiz. Macam mana nak tahu saiz dalam jadual berkala. Antara berikut yang manakah susunan secara menaik yang betul bagi 5 unsur dalam saiz atomnya. First kali dia dah bagi nombor proton. Jangan malas. Awak kena tulis electron arrangement dia. Kena tulis electron arrangement, susunan elektron dia. Contohnya 3, 2.1, 13, 2.8.3. Ni siapa yang tidur kat kelas tak tahu ni macam mana electron arrangement ni, saya nak ajar. Okey, kenapa contohnya 13 ni 283? Kenapa? Sebab petala yang pertama maksimum boleh masuk 2. Petala yang kedua 8 dan yang seterusnya semua 8. Sebab itulah dia bukan 2.11, dia kena 2.8.3. Dia macam itu. Kalau ada lebih masuk petala berikut-berikutnya. Contoh kat sini 20. Kita ambil 2.8.8, lepas tu ada lebih lagi 2.2 macam itu. Okay, dalam susunan elektron ni, electron arrangement ni, kita boleh tahu dia ada berapa petala, dia ada berapa electron valence. Time nak cari tahu saiz ni, macam mana nak susun dia. Pertama, semakin banyak petala semakin besar. Sebab dia banyak pintu. Semakin banyak petala semakin besar saiz dia. Okey, yang kedua, semakin tinggi electron valence semakin kecil. Contohnya sebab apa? Sebab electron valence ni kalau lagi banyak dia negatif. Kat tengah-tengah kan, tengah-tengah logam kan ada nukleus. So tarikan nukleus dan electron valence tu makin kuat. Sebab tu dia makin kecil. So kita tengok kat sini. So dia suruh susunan menaik daripada segi atom. Kita tengok siapa yang paling kecil agak-agak. Yang paling kecil ni yang mana satu? Cuba tengok. Petala dia mesti paling kecil, electron valence dia paling banyak. So dia adalah L, 27. Dia yang paling kecil L, lepas tu J. Then diikuti oleh M. Lepas tu K, last sekali baru N. So kena fahamkan betul-betul. Okey, 26. Pasangan yang manakah dipadankan dengan betul? Kita tengok. Yang paling betul ialah kalsium oksida, ikatan ion, iaitu Ca+ dengan O2- oksida. Kalau asetamida tetraklorometana, dia bukan. Dia adalah sebatian kovalent. Dia adalah molekul. Kalau kuprum 2 sulfat, dia juga sebatian ion. So jawapannya B.
Soalan 27, Raja 13 menunjukkan aplikasi xenon dalam kehidupan harian kita. Mengapakah xenon adalah lengai secara kimia? Xenon ni grup 18. Dia lengai sebab apa? Dia dah mencapai oktet yang sempurna. Xenon mempunyai susunan elektron oktet pada petala luar, maka stabil. Sebab tu kita panggil dia lengai. So dalam elektron petala tu dah penuh dah. So dia tak adalah proses nak menerima ataupun membuang elektron. So jawapannya B. 28. 28 ni simple. Dia cakap tentang apa? Unsur A, B, C yang manakah digunakan sebagai semiconductor. So jawapannya B, logam peralihan. Dia adalah satu komponen yang digunakan dalam semiconductor. Kerana apa? Kerana ciri-ciri dia. Dia mempunyai nombor lebih daripada satu nombor pengoksidaan. So, lagi bagus untuk semiconductor berbanding yang lain. Okey, 29. Apakah tindak balas pengoksidaan dan penurunan? So, secara general kita tahu pengoksidaan ni di mana proses dia akan buang elektron. Penurunan akan terima elektron. Tapi secara general, kalau kita belajar, dia ada dalam terma hidrogen dengan oksigen juga. Kalau pengoksidaan dari terma oksigen, pengoksidaan ni terima oksigen. Penurunan, hilang oksigen. Kalau dari segi hidrogen, pengoksidaan ni hilang hidrogen, penurunan menerima hidrogen. So antara berikut yang betul ialah pengoksidaan hilang hidrogen, penurunan hilang oksigen. So awak kena hafal 3 terma dari segi hidrogen, oksigen dan juga elektron. Okey, soalan nombor 30. Proses apakah ini? Daripada ikatan ganda 2 tiba-tiba tak ada ikatan ganda 2, jadi ganda 1. Okey, ini adalah proses penhidrogenan di mana ikatan ganda 2 ni dia akan break, dia akan tambah hidrogen. Itu daripada alkina menjadi alkana. Daripada ikatan kita panggil tak tepu kepada tepu. Hidrokarbon tak tepu kepada tepu. So nama dia penghidrogenan. Okey, 31. Raja 15 menunjukkan pemerhatian bagi satu elektrolisis. Apakah susunan elektron bagi atom M? Okey, simple je. Pertama sekali, awak kena tahu charge dia berapa. Dia bagi sebatian larutan M2N3. So, kita kena buat cross. 3 ni akan naik atas, 2 ni akan naik atas. So, jadi M3+. M3 plus ni maksudnya elektron valence dia ada 3. So antara jawapan yang mana satu elektron valence dia ada 3, jawapannya A. Kena jawab secara genius sikit. Soalan nombor 32. Jadual 2 menunjukkan nombor proton bagi 3 unsur. Kita ada R, S dan T. So sama juga tulis elektron arrangement dia. Susunan elektron dia. Kalau 20, 2, 8, 8, 2. 13, 2, 8, 3. 9, 2, 7. So, kita tahu kalau dia ada 2, kalau elektron lebihan dia tu kurang daripada 4, maka dia akan dermakan elektron tu. Nampak ni 2, dia derma, dia jadi 12. 3 dia boleh derma, jadi 13. Kalau 7 ni dah lebih daripada 4, maka dia kena terima lagi 1. Lagi mudah untuk dia terima 1 daripada dia kena derma 7. So, dia kena terima 1 elektron, jadi negatif. So, jawapannya D. So kena bijak. Soalan 33. Apakah ion yang hadir dalam larutan ferrum 2 sulfat? Okey, dalam ferrum 2 sulfat selalu dalam bentuk elektrolit. Bila kita cakap lah ion yang hadir, semua orang dia banyak buat silly mistake. Dia tulis ferrum 2 sulfat Fe2+, SO2-4. Salah, sebab dalam keadaan aqueous tu, maksud aqueous tu air pun hadir juga dalam tu. So ada H+, ada OH- sekali. So jawapannya C. 34. Penapaian glukosa oleh yeast menghasilkan etanol yang cair. Macam mana kita nak pekatkan etanol tu? So kita sulingkan secara berperingkat campuran penapaian tu. So bila kita sulingkan, kita boleh asingkan air dengan etanol. Sebab takat didih dia berbeza, dapatlah etanol yang concentrated, yang pekat. So jawapannya C. 35. Antara yang berikut yang manakah adalah deterjen? So kita belajar tentang deterjen, tentang sabun. Yang membezakan dia, korang kena tengok kat sini. OSO. Yang ada OSO tu adalah deterjen. So simple. 1 dan 3.
Okey, soalan 36. Antara berikut yang manakah tindak balas endotermik? Secara generalnya, endotermik ini adalah tindak balas yang menyerap haba. Pertama sekali, dia menyerap haba daripada persekitaran. Sebab tu suhu persekitaran tu menurun. So, lagi satu cara nak tahu, nak asingkan dia, bila tindak balas ni berlaku, dia cuma memecahkan je struktur tu. Dia tak menghasilkan benda baru. Kalau tengok yang pertama, ferrum bertindak balas dengan HCl, ni logam tambah dengan asid, dapat ferrum klorida. Ini adalah exothermic. Dia menghasilkan benda baru, nampak ni. Dia pecahkan ikatan, hasilkan benda baru. Jawapannya adalah B, cuprum sulfat pentahydride. Dia cuma pecahkannya jadi cuprum sulfat dengan air. Dia tak hasilkan benda baru, benda yang sama. Itu adalah endotermik. Kalau C ni nampak ni, tindak balas pembakaran. C4 ni butanol, tindak balas dengan oksigen, dapat karbon dioksida dengan air. Dia pembakaran, dapat benda baru, karbon dioksida dan air. Cuprum sulfat pun dia pecah. Ni pecah habis ni. Dia jadi CO2+, jadi SO2 minus 4. Pun jadi benda baru. So, cara hint dia, kalau tak tahu nak jawab endotermik tu apa, dia cuma memecahkan sebatiannya. Kalau selalunya yang gabung dengan air lah, dia pecahkan. So, jawapannya B. Okay, next soalan 37. Bagaimanakah meningkatkan kadar tindak balas di atas? So, ni tindak balas kalsium karbonat dengan asid hidroklorid, dapat kalsium klorida, air dan karbon dioksida. So, kita belajar faktor yang boleh meningkatkan kadar tindak balas ialah yang pertama mangkin. Kehadiran mangkin maka kadar tindak balas meningkat. Yang kedua saiz. Kalau serbuk dengan ketulan, serbuk kadar tindak balas lagi tinggi. Dan kita belajar tentang suhu. Suhu yang tinggi maka pelanggaran lagi yang berkesan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Okay, so kita belajar pasal last sekali ialah concentration, kepekatan. Kalau kepekatan meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. So, jawapannya adalah D. 38. Antara yang berikut, campuran yang manakah tidak akan bertindak balas? Tidak akan bertindak balas ialah zinc oksida dan serbuk cuprum. Okey, ini adalah tindak balas kalau tak silap saya haba penyesaran. Untuk satu tindak balas penyesaran tu berlaku, dia kena disesarkan oleh logam yang lebih reaktif. Kalau kita tengok ferrum 2 oksida dengan magnesium, magnesium lebih reaktif sebab kalau dalam siri elektrokimia, kalau nak cantik, mesti tu Mg, mesti ada zat besi supaya paras high cukup anggun. Magnesium lagi tinggi daripada ferrum. So, magnesium boleh sesarkan ferrum oksida. Dia akan jadi magnesium oksida. Plumbum oksida pun boleh disesarkan oleh zinc kerana zinc berada lebih tinggi dalam siri elektrokimia berbanding plumbum. Plumbum berada dekat bawah. Cuprum boleh disesarkan dengan zinc. Betul, zinc lagi tinggi. Zinc tak boleh daripada cuprum sebab cuprum paling bawah sekali sebelum gold, sebelum aurum. Jadi zinc tak boleh disesarkan oleh cuprum sebab cuprum ni kurang reaktif. Okey, 39. Antara yang berikut yang manakah tidak menghasilkan etanol dalam proses penapaian kacang soya? Ni simple je. Sebab dalam proses penapaian ni awak perlukan sumber glukosa. So nanas, anggur, mangga, buah-buahan ni boleh, dalam dia ada gula, fructose. So bolehlah untuk berlakunya proses penapaian. Kacang soya tak boleh. Okey, 40. 10 cm padu larutan plumbum 2 nitrat lengkap bertindak balas dengan 50 cm padu larutan kalium iodida 0.2 molar. Hitungkan kemolaran larutan itu. So, awak kena buat macam mana? Pertama sekali, buat persamaan penuh dia. Plumbum nitrat tindak balas dengan Ki dapat plumbum iodida dengan kalium nitrat. So, dekat sini dia minta kemolaran larutan plumbum 2 nitrat. Tapi yang diberikan isi padu dan kepekatan kalium iodida. Jangan terpedaya. Nampak kalau awak dah kira, contoh awak guna M1V1 sama dengan M2V2. Kalau awak buat macam ini, M1 kita tak tahu dia punya kepekatan, tapi isi padu tahu 10. M2 kita dah tahu iodida 0.2. Dia punya isi padu tahu 50. Tapi awak kena bahagi 2. Sebab apa? Sebab 1 plumbum iodida sama dengan 2 Ki. So, nak dapat dia awak kena bahagi dengan 2. Ataupun bila awak dah dapat jawapan bahagi dengan 2 pun boleh juga. Okey, jadi M1 sama dengan 0.5 molar. Jawapannya adalah A.
Okey, 41. Zinc bertindak balas dengan sulfuric acid akan dapat zinc sulfat dengan hidrogen. Jika kepingan zinc digantikan dengan serbuk zinc, ni dari segi tindak balas. Kita cakap serbuk zinc ni, dia boleh meningkatkan kadar tindak balas. Apakah yang dapat diperhatikan kepada kadar tindak balas awal dan isi padu gas hidrogen? So, kadar tindak balas meningkat, tetapi isi padu hidrogen tiada perubahan. Okey, sebab kita mengambil contoh, saya bagi awak analogi. Kalau awak menggunakan 10 gram, tak kisahlah serbuk zinc ke, tak kisahlah ketulan zinc ke, bila tindak balas tu berlaku dengan asid, pada satu tahap, contohnya kita ambil masa 10 minit, isi padu hidrogen yang terhasil dia akan plateau, dia akan constant. Sebab apa? Sebab semua zinc dah bertindak balas dengan asid. Sebab itulah isi padu hidrogen tiada perubahan. Kecuali kalau awak nak lagi banyak hidrogen ni, kena naikkanlah berat zinc, berat isi padu hidroklorik asid. Kalau cuma menggantikan serbuk dengan ketulan, dia tiada perubahan. Okey, soalan 42 tentang amonia. Amonia, dalam kehidupan kita ni, amonia ni bau dia tengik, busuk. Dia selalu ada dekat bau ikan yang dah mati. Tu bau amonia. So, antara berikut ciri yang manakah larutan di atas? So, berbau sengit, pungent. Dan dia tidak berwarna dan menukarkan kertas limus merah kepada biru. Red to blue is alkali. So, dia adalah alkali. 1, 2 dan 4. Okay, next 43. Rajah 17 menunjukkan formula struktur sebatian X dan graf suhu melawan masa bagi penyejukan sebatian X. Tiba-tiba awak nampak ni lekukan ini. Dia tanya lekukan tu apa? So, lekukan tu ialah penyejukan sebatian X tidak seragam. Tu kalau saya belajar, dia macam super cooling pun ada juga. Tapi yang paling betul penyejukan sebatian X tidak seragam. 44. Rajah 18 menunjukkan baju dihantar ke kedai Dobi. Tetrachloroethylena sentiasa digunakan dalam industri Dobi untuk cucian kering. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang tetrachloroethylena? So, larut dalam pelarut organik. Simple je. Sebab dia adalah sebatian organik. Dia bukan sebatian ion. Dia tak larut dalam air. Okay, next 45. Dia tunjukkan gambar baja. Soalan ni cakap sejenis baja terhasil daripada tindak balas amonium hidroksida dengan asid sulfurik. Kalau student kimia ni, bila dah jumpa statement macam ni, jangan malas. Terus buat persamaan kimia dia. So, dia cakap amonium hidroksida NH4OH tindak balas dengan asid sulfurik H2SO4, dia dapat baja. Baja tu nama apa? Dia tak bagi tahu kan? So, kita tahu dah baja kat sini. Amonium sulfat dengan air. So, baja dia ialah amonium sulfat. Jika 0.5 mol larutan amonium hidroksida bertindak balas dengan asid berlebihan, berapakah jisim baja yang diperoleh? So, kalau awak tak tahu dia dapat baja amonium sulfat, awak tak boleh tahu berapa. Awak cuma boleh teka-teka je. So, amonium sulfat, kita kena kira jisim atom relatif dia berapa. Bukan jisim atom relatif, kena kira JMR. Jisim molekul dia berapa. So, dia ada H4 14 tambah 4 darab 2 sebab dalam kurungan, tambah sulfur 32 tambah 4 oksigen 16 darab 4 sama dengan 132. So, jisim sama dengan nama mol darab jisim molar reaktif sama dengan 33 gram. Okey, tapi awak tak boleh ngada-ngada ambil 0.5 je. Awak kena buat ratio dulu. Sebab 2 amonium hidroksida menghasilkan 1 amonium sulfat. So, 0.5 menghasilkan 0.5 bahagi 2. Dapatlah 0.25. Kalau awak darab 0.5, dapat 66. Salah. So, jawapannya C, 33 gram. 46. Antara yang berikut yang manakah tidak boleh diturunkan oleh karbon? Ini kenapa siri elektrokimia. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. So, karbon terletak di antara zinc dengan ferrum. Jadi, karbon boleh menurunkan semua logam dekat bawah dia, cuma dia tak boleh menurunkan logam ke atas dia. So, yang manakah tidak boleh diturunkan? Magnesium oksida, sebab magnesium berada ke atas.
Plumbum semua kat bawah. Plumbum, kita ada iron, kita ada stannum, tin, semua kat bawah. Dia boleh turunkan. So, jawapannya A. 47. Garam Y menjadi perang apabila dipanaskan, kemudian kuning selepas disejukkan. Ini adalah ciri-ciri garam. Awak kena belajar sikit. So, dia tanya apakah garam Y? Dia adalah plumbum carbonate. Plumbum je bila dipanaskan jadi perang, bila sejuk jadi kuning. K48 antara yang berikut yang manakah tidak terurai oleh tindakan haba? Kalium carbonate. Ini kena tengok juga properties haba dekat garam juga. Okay, next. 49 antara garam berikut yang manakah adalah disediakan oleh kaedah penguraian ganda 2. Maksud penguraian ganda 2 ni adalah untuk garam yang tidak larut. Kalau garam larut digunakan hablo. Tindakan penyulingan hablo. Kalau penguraian ganda 2 adalah untuk garam yang tidak larut. So, kalsium karbonat dengan barium sulfat. Untuk garam sulfat dengan klorida tu kita dah hafal tadi, pasir putih akan banjir hari Khamis. Kalau garam karbonat ni, semua garam karbonat larut, kalau tak silap saya, kecuali neolofa nak kahwin. Kecuali tu. Kecuali amonium karbonat. Kecuali natrium karbonat. Kecuali kalsium karbonat. So, jawapannya 1 dan 2. Okay, soalan 50. Raja 21 menunjukkan satu situasi di dapur. Apakah yang ibu masakkan? Ini ialah perasa. So, tujuan tambah perasa untuk meningkatkan makanan. Okey, itu je untuk soalan objektif 50 markah. So, banyak yang kita terangkan dalam soalan ni. Harap korang boleh buat ulang kaji. So, kalau korang nak share kat video ni kat kawan korang pun boleh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bagi yang nak tanya soalan, boleh kat ruangan komen. Terima kasih. Jangan lupa buat ulang kaji. Okay, bye.